Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi bersama Cikgu Yat bagi bab 10 Matematik Pengguna, Pengurusan Kewangan. Okay, kita di bahagian yang kedua dengan standard pembelajaran kita, membina dan membentang pelan kewangan peribadi untuk mencapai matlamat kewangan jangka pendek dan jangka panjang dan seterusnya menilai kebolehslaksanaan pelan kewangan tersebut. Okay, bagaimana nak menilai kebolehslaksanaan pelan kewangan jangka pendek dan jangka panjang? Okay, pelan kewangan yang dibina oleh seseorang individu bertujuan untuk mencapai matlamat kewangan jangka pendek dan jangka panjang. Untuk membina pelan kewangan, seseorang individu harus mengenal pasti sumber-sumber pendapatan yang diperoleh dan perbelanjaannya. Okay, sumber pendapatan dan perbelanjaan. In, out. Pelan kewangan yang cekap seharusnya mendahulukan simpanan sebanyak 10% daripada jumlah pendapatan sebelum melibatkan perbelanjaan tetap dan perbelanjaan tidak tetap. Contoh, kalau gaji RM3,000, kena simpan RM300 sebab 10%. Ya. Di samping itu, pelan kewangan yang dibina harus mengutamakan pembayaran perbelanjaan tetap seperti ansuran bulanan kereta, rumah dan baki kad kredit. Jika wujud aliran tunai negatif, seseorang harus membetulkan pelan kewangan dengan mengurangkan perbelanjaan tidak tetap. Pada masa yang sama, seseorang boleh menambah sumber pendapatan mengikut kemahiran setiap individu agar perbelanjaan tetap tidak terjejas. Maklumat di bawah berkaitan dengan aras pendapatan dan perbelanjaan Encik Yusof untuk bulan Disember 2019. Encik Yusof bekerja sebagai ejen insurans manakala isterinya seorang suri rumah. Mereka mempunyai 3 orang anak yang masih belajar. Kita lihat ya. Okay, ini pelan kewangan Encik Yusof. Di mana gaji dia RM5,000, tiada pendapatan pasif, tolak simpanan 10% tapi dia tak buat simpanan. Okay, dia cuma tolak untuk dana kecemasan RM200. Okay, bagi pendapatan RM4,800. Dan perbelanjaan tetap bulanan dia ada ansuran rumah RM1,000, premium insurans RM500, so tolak RM1,500 yang tetap. Dan dia ada tolak jumlah perbelanjaan tidak tetap bulanan, makan minum, pendidikan anak-anak, petrol, telefon, utility, dia ada melancong RM400. So yang tidak tetap adalah RM3,300. Dan bila pendapatan dia ditolakkan daripada jumlah pendapatan dengan pembelanjaan, tiada baki. Okey, tiada baki, sifar. Okey. So Encik Yusof dia ingin membeli komputer jenama FAST bernilai RM6,000 bagi urusan jualan insurans dalam masa setahun. Boleh ke Encik Yusof mencapai matlamatnya berdasarkan pelan kewangan yang ada ini? Okey, kita lihat ya. Bagi pendapatan, tolak jumlah perbelanjaan adalah kosong. Tiada langsung lebihan. Okey. So, berdasarkan pelan kewangan, Encik Yusof tidak mempunyai simpanan untuk mencapai matlamat kewangan jangka pendek. Oleh itu, sukar bagi Encik Yusof mencapai matlamatnya. Anda dikehendaki membantu Encik Yusof menyelesaikan masalah kewangan tanpa menggunakan dana kecemasan. A. Adakah Encik Yusof menguruskan kewangan dengan cekap? B. Berapakah simpanan bulanan yang harus disimpan oleh Encik Yusof bagi mencapai matlamatnya? C. Bagaimanakah pendapatan tambahan boleh diperoleh bagi menambahkan jumlah pendapatannya? Okey, dia ejen insurans ya, kena ingat ya. Okey, D. Anda dikehendaki mewujudkan pelan kewangan baharu berdasarkan konsep SMART. Okey, ini kita dah belajar dalam bahagian 1 video cikgu ya. So, penyelesaian dia, kita lihat satu-satu soalan ni. Adakah dia cekap menguruskan kewangan dia? Beliau tidak menguruskan kewangan dengan cekap kerana wujud perbelanjaan-perbelanjaan yang boleh dikurangkan seperti perbelanjaan telefon, makan dan minum serta tidak ada pelaburan untuk masa depan. Okey? Maksudnya dia boleh jimat lah, bahagian sini dia mungkin boleh kurangkan. Ya. Untuk B, simpanan bulanan yang diperlukan untuk mencapai matlamatnya. Okey, kita lihat ya, simpanan bulanan daripada RM6,000 komputer dia nak beli, kita bahagi 12. So, sepatutnya dia simpan RM500 lah. Jangka pendek kita perlukan dalam setahun ya. So, dia kena simpan RM500. So, untuk C, menjana pendapatan tambahan, dia boleh menambah pendapatan dengan menjual lebih banyak produk insurans dan memperkenalkan ejen-ejen baharu. Okey, sebab dia pekerja penjual insurans. So, dia punya kemahiran adalah kepada insurans. Kita kena cadangkan dia punya kaedah untuk menambahkan pendapatan berkaitan dengan insurans. Ya, menambah ejen baru ataupun jual produk insurans yang lain. Okey. Okay, untuk soalan D. Ingat, ini SMART. Ya, specific, measurable, attainable, realistic dengan time based.
So, kita nak rancang dia punya pelan kewangan. So, konsep SMART dalam pelan kewangan yang baru, kita kena khusus iaitu dia nak membeli komputer. Okey, sebenarnya kita tulislah komputer fast tu ya. Bernilai RM6,000. Okay, measurable. Bernilai RM6,000 memerlukan simpanan bulanan RM500 untuk mencapai matlamat. Attainable. Boleh mencapai simpanan bulanan sebanyak RM5,000 daripada jumlah pendapatan RM500. Okay, boleh dia 10% kan? Realistik. RM500 daripada jumlah pendapatan sebanyak RM5,000 hanya merupakan 10% daripada pendapatan. Maka realistik lah ya. Time bound. Setahun adalah cukup untuk mengumpulkan RM6,000 dengan simpanan bulanan sebanyak RM500. Okey, kita dah mention semua. Smart. Okey. Pelan kewangan baharu Encik Yusof setelah mengambil kira beberapa langkah dari segi perbelanjaan tidak tetap. Lihat ya. So, kita punya perbelanjaan, kewangan dia. Okey, ini dia punya gaji RM5,000. Sekarang kita dah nak ada RM500 untuk simpanan bulanan dia. Okey. So, baki lagi RM4,300. Lepas tu, perbelanjaan setiap bulanan ni tak boleh ubah lah. Dia memang sama lah, RM1,500 ya. Okey, makan dan minum RM900, pendidikan anak RM600. Okey, yang ini kita tak boleh ubah lah kot ya. Tapi kita boleh jimat di sini. Belanja petrol RM300, kita kurangkan lah. Bil telefon kita kurangkan juga. Bil utility dikurangkan dan juga berlancong juga dikurangkan ya. Pelaburan, kita tambahkan pelaburan amanah saham RM150 untuk masa depan. Sekurang-kurangnya RM150 okay, ataupun RM100. Tapi kita letak RM150. So, jumlah pendapatan tidak tetap dia adalah RM2,800. Okey. So, pendapatan lebihan pun masih tiada. Tapi sekurang-kurangnya dia ada pelaburan untuk masa hadapan. Okey. Dan dia ada simpanan untuk matlamat jangka pendek dia. Maaf di sini. Dia ada simpanan untuk matlamat jangka pendek dia. Okey. Walaupun masih tidak ada lebihan. Okey. Perbelanjaan yang ni cikgu nyatakan tadi, dia dikurangkan dengan mengamalkan sikap jimat cermat lah. Ya. So, simpanan Encik Yusof sebanyak RM500 akan membantu Encik Yusof mengumpul sebanyak RM6,000 pada hujung tahun 2020 bagi mencapai matlamat jangka pendek. Sekarang kita nilai kebolehkelaksanaan pelan kewangan Encik Yusof. Setiap perancangan kewangan harus dinilai dari semasa ke semasa disebabkan beberapa faktor. Antara faktor yang perlu diberi tumpuan oleh Encik Yusof adalah seperti kadar inflasi semasa yang boleh menyebabkan kos taraf hidup meningkat. Hal ini secara tidak langsung boleh meningkatkan jumlah perbelanjaan. Jika keadaan ini berlaku, Encik Yusof patut mengambil langkah menambahkan pendapatan. Namun, pelan kewangan Encik Yusof boleh mencapai matlamat kerana beliau telah mengambil langkah berjaga-jaga untuk melabur dalam amanah saham. Jumlah perbelanjaan tambahan boleh diatasi dengan dividen yang diterima. Ya? Pelan kewangan jangka panjang penting seperti pelan kewangan jangka pendek. Tujuan pelan kewangan jangka panjang adalah bagi mencapai matlamat seperti yang dirancang pada peringkat awal. Pelan kewangan jangka panjang merupakan pelan kewangan yang melebihi 5 tahun seperti pendidikan untuk anak, persaraan dan pembelian rumah. Untuk membina pelan kewangan jangka panjang, aspek utama yang perlu diambil kira adalah seperti yang berikut. Kadar inflasi, kadar faedah dan juga tahap kesihatan diri. Ya, 3 perkara ini untuk jangka panjang. Ingat ya, kadar inflasi, kadar faedah dan kesihatan diri. Semasa membina pelan kewangan jangka panjang adalah lebih baik jika kita mulakan tabungan lebih awal kerana amalan ini selamat dan dapat membantu kita mencapai matlamat kewangan dengan cepat. Contohnya sebagai persediaan untuk persaraan. Pelan kewangan jangka panjang yang dibina berbeza bagi setiap individu ya, tidak sama ya. Pendapatan seseorang individu ataupun gabungan pendapatan suami dan isteri membolehkan seseorang individu menyimpan simpanan bulanan yang mencukupi dalam tempoh masa yang lebih pendek. Okey? So, dia berbeza mengikut keadaan pendapatan isi keluarga tu ya. Kadar inflasi ni ialah keadaan ekonomi yang mengalami kenaikan dalam tingkat harga umum secara berterusan dan tidak terhad. Okey, ini adalah definisi bagi kadar inflasi, keadaan ekonomi lah ya. Okay, kita lihat contoh. Encik Said dan isterinya ingin membeli sebuah rumah dalam masa 6 tahun selepas mereka berkahwin. Jumlah pendapatan mereka berdua ialah RM8,000 dan jumlah pendapatan tetap dan tidak tetap adalah RM6,500. Mereka bercadang membeli sebuah rumah 2 tingkat yang berharga RM720,000 dengan wang pendahuluan sebanyak RM72,000 iaitu 10% daripada harga rumah tersebut. Okey.
Berapakah simpanan bulanan yang harus disimpan oleh Encik Said dan isterinya bagi mencapai matlamat tersebut? B. Adakah Encik Said bijaksana dari segi pembelian rumah yang berharga RM720,000? Berikan justifikasi anda. Okey, kita lihat penyelesaiannya. Simpanan tahunan yang diperlukan oleh Encik Said daripada RM72,000, kita bahagi 6 tahun. Okey, RM12,000 untuk setahun. Simpanan bulanan yang diperlukan oleh Encik Said untuk RM12,000 bahagi 12 bulan, sebulan dia kena simpan RM1,000. Okey, sebab dia nak beli rumah tu kan. Okey, bagi keluarga Encik Said, jumlah simpanan bulanan sebanyak RM1,000 sebulan bagi mencapai matlamat jangka panjang tidak sukar memandangkan jumlah pendapatan sebanyak RM8,000, ya, yang tetap ni kan. Okey, untuk B. Tidak, walaupun Encik Said boleh membayar wang pendahuluan RM72,000, namun ansuran bulanan rumah yang perlu dibayar membebankan beliau kerana jumlah perbelanjaan adalah tinggi. Ya, untuk rumah yang bernilai RM720,000 ni, bulanan dia lebih RM1,000, kadang hampir RM2,000. Okey? So, itu sebenarnya tidak berapa bijak lah. Dia di luar kemampuan, melainkan dia punya income lebih daripada RM8,000 ni lah. Ya, atau lebih RM10,000. Okey? So, kita lihat kajian kes. Andaikan diri anda ialah perunding kewangan, Encik Wong selaku ketua keluarga yang mengamalkan aras pendapatan dan perbelanjaan bulanan seperti yang ditunjukkan di bawah, telah datang berjumpa dengan anda untuk membina pelan kewangan bagi membeli rumah. Okay, ini pelan kewangan Encik Wong. Gaji bersih RM6,500, pendapatan pasif sewa bulanan RM500, jumlah pendapatan RM7,000. Dia simpan sebulan RM650. Tolak simpanan dana kecemasan 100, so ada baki lagi 6,250. 650 ni 10% daripada gaji dia ni, tanpa kira pendapatan pasif. Okey, perbelanjaan tetap bulanan dia 2,900. Yang tidak tetap adalah sebanyak 3,350. Ya, ada gimnasium, petrol, telefon, utility, ada melancong, perbelanjaan dapur. Okey. Pendapatan lebihan pun tiada. Kosong. Okey. So, Encik Wong bekerja sebagai seorang pegawai pemasaran di sebuah syarikat, manakala isterinya seorang suri rumah tangga dan mempunyai 2 orang anak yang berumur 1 dan 2 tahun. Encik Wong ingin menyimpan wang untuk pendidikan anak-anak sebanyak RM150,000 dalam masa 15 tahun dari sekarang. Anda sebagai perunding kewangan membantu Encik Wong untuk membina pelan kewangan yang boleh mencapai matlamat kewangan Encik Wong. Penyelesaiannya. Simpanan tahunan diperlukan RM150,000 dalam 15 tahun. So, kita bahagilah. So, setahun diperlukan RM10,000. Ya. Untuk simpanan bulanan, RM10,000 bahagi 12, setiap bulan dia kena menyimpan RM833.33. Ya. Tambahan simpanan yang diperlukan RM833.33, kan dia simpan RM650 sebulan. So, ada beza RM183.33. Okey. Soalannya, bagaimanakah Encik Wong boleh mencapai matlamat kewangan jangka panjang tersebut? Okey, dengan kita dah kira ni kan. So, cadangannya, Encik Wong perlu menambah jumlah simpanan sebanyak RM183.33 bagi setiap bulan. Okey, ini yang pertama. So, cadangan kita lah. Beliau boleh mengurangkan perbelanjaan bagi tujuan melancong sebanyak 25% demi mencapai matlamat kewangan untuk menyimpan wang bagi tujuan pendidikan anak-anak. Sebab melancong tu rasanya tak wajib pun kan. Okey. So, dia boleh kurangkan lah 25% daripada kos melancong tu lah. So, kalau kita kira 25% daripada 500, dia dah boleh save RM125 kat situ. Okey, cadangan pertama. So, jumlah perbelanjaan bulanan baharu melancong dia hanyalah RM375. Yang kedua, beliau juga boleh mengurangkan perbelanjaan ke atas petrol sebanyak RM100 dengan berkongsi kereta dengan rakan sekerja. Okay, ini cadangan lah kan. Dengan mengamalkan kedua-dua langkah di atas, boleh menambah jumlah simpanan sebanyak RM225. Okay, ini cadangan. Ya, dia bergantung kepada keadaan orang tu juga, tempat kerja kan. So, tapi ini kita punya cadangan kan. Okay, dah save RM225. Yang ketiga, Encik Wong juga boleh menggunakan langkah-langkah lain dalam mengurangkan perbelanjaan tidak tetap bagi mencapai matlamat kewangan. Selain itu, Encik Wong juga boleh menambahkan pendapatan dengan melakukan kerja-kerja sampingan yang lain untuk menjanakan pendapatan tambahan. Okay, perlulah ya, sebab dia nak capai kan, mesti dia nak simpan lebih lagi kan. So, dia kena buat kerja tambahan lain. Encik Wong juga boleh melabur dengan menggunakan jumlah wang yang dikumpulkan pada setiap tahun supaya boleh memperoleh pendapatan pasif.
iaitu dividen dan faedah sebagai tambahan kepada jumlah pendapatan. Okey. So keyword dekat sini adalah pendapatan lain, iaitu pendapatan pasif, ya. So ada 3 cadangan. So kita pun lihat pelan kewangan yang baru setelah mengambil kira cadangan-cadangan tersebut daripada asal kita punya simpanan ni 6250. Okey. So kita perbelanjaan tetap masih sama. Cuma di sini tetap ni kita ubah, ya. So kita ubah dia punya melancong kurang jadi 375 dan juga bil petrol pun kurang. Okey, kita kurangkan 100. So kita ada lebihan simpanan RM225. Okey. So jumlah simpanan bagi 1 bulan adalah simpanan bulanan tambah simpanan tambahan. So dia ada RM875. Okey, jumlah simpanan bagi 15 tahun, 875 darab 12 bulan darab 15 tahun, dia dapat RM157,500. Pada hakikat sebenar, jumlah wang yang dikumpulkan adalah lebih daripada RM157,500 kerana simpanan tahunan di bank menawarkan faedah. So, ini adalah pelan kewangan baru untuk Encik Wong. Okey, macam ini cara kita menyelesaikan soalan ni, ya. So, kebolehilaksanaan pelan kewangan Encik Wong bergantung pada beberapa faktor juga, seperti ini. Pertama, kadar inflasi harus tidak melebihi kenaikan gaji. Sewa rumah yang diterima adalah tetap, ya, tak tahulah kalau turun naik ke pula kan, ya. Ketiga, Encik Wong sihat dan boleh meneruskan pekerjaan. Yang keempat, peningkatan dalam perbelanjaan boleh diatasi dengan peningkatan gaji, sewa dan pekerjaan sambilan. Yang kelima, tidak ada perkara di luar jangkaan berlaku bagi keluarga Encik Wong yang melibatkan kos yang tinggi. Okey, ni kita punya andaian lah. Ini dia kita boleh laksanakan pelan itu bergantung kepada faktor-faktor ini. Okey. So, itu sahaja untuk bab 10, iaitu bab terakhir bagi tingkatan 4. Kita lihat, ya, dalam perancangan dan pengurusan kewangan, kamu telah mempelajari proses pengurusan kewangan. Yang pertama, menetapkan matlamat, menilai kedudukan kewangan, mewujudkan pelan kewangan, melaksanakan pelan kewangan dan seterusnya mengkaji semula dan menyemak kemajuan. Kamu juga kamu juga telah mengenali konsep SMART di mana specific, measurable, attainable, realistic, time bound. Selain itu, kamu juga telah tahu mengenai pelan kewangan peribadi. Kamu kena tahu ada aliran tunai masuk dan aliran tunai keluar. Kena tahu ada lebihan atau kurangan pendapatan dan kamu juga dah mempelajari matlamat kewangan, jangka pendek, jangka panjang dan seterusnya menilai kebolehilaksanaan pelan kewangan. Kita dah selesai silibus matematik KSSM tingkatan 4. Cikgu harapkan semua video-video cikgu bermanfaat. Thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe. Bye. Assalamualaikum.